Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir wa bil khairi ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari dapat lagi kita bertemu pada pagi yang mulia ini dalam bulan Ramadan. Dipanjangkan lagi umur kita, diberikan kepada kita nikmat iman dan juga Islam. Dapat bangun pagi untuk bersahur, dapat bangun untuk solat subuh, ya, dan sebagainya. So, sebelum kita mulakan kuliah kita pada pagi yang mulia ini, malah sama-sama kita mulakan kuliah kita pada pagi yang mulia ini dengan umur kitab Al-Fatihah, serta kita sedekahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sahabat baginda, ahli keluarga baginda, dan tidak lupa kepada ayahanda tercinta arwah Jazmi bin Wa'zi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Ada mungkin di antara kita ada yang sedang sibuk, ya, menguruskan anak untuk pergi sekolah. Mungkin ada di antara kita yang sedang sibuk untuk bersiap untuk pergi kerja dan sebagainya. Dan mungkin ada juga di antara kita yang berada dalam kereta, ya, sedang dalam perjalanan untuk menuju ke tempat kerja. Semoga selamat ke tempat destinasi dan selamat bekerja saya ucapkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 183. Jelas ayat ini membuktikan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mewajibkan kita ini berpuasa sebagaimana umat terdahulu daripada kita. Maksudnya bukan kita sahaja. Maksudnya kat sini umat terdahulu dah awal lagi dah berpuasa daripada kita. Sebagaimana Nabi kata bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Nabi kata bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat hebat. Sebagaimana Nabi kata bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat besar. Dan Nabi kata bulan Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang besar, bulan yang hebat, ya, menghulu segala bulan. Ya, bagaimana Nabi kata suatu saat dan ruang peluang, saat yang ditunggu-tunggu bagi orang yang suka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah peluangnya. Ya, sebagaimana, ya, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni dihidupkan pada hari ini. Kita ni dipanjangkan umur kita pada hari ini, belum tentu esok kita masih hidup. Jadi gunakan bulan Ramadan ini dengan sebaiknya. Gunakan bulan Ramadan ini untuk kita memperbanyakkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Sebagaimana Nabi kata bulan ini bulan yang ditunggu-tunggu bagi orang yang suka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bulan ini bulan yang ditunggu-tunggu. Ada orang tunggu bulan Ramadan untuk nak banyak beribadat. Ada orang nak tunggu bulan Ramadan nak masuk terus Aidilfitri. Tak nak masuk bulan Ramadan. Dan Nabi sebut di antara nama lain dalam bulan Ramadan, antara nama lain Ramadan adalah bulan kesabaran. Ya, bulan kesabaran. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, ya, Nabi kata apa? Shamu syahru as-sabru wa thalathatu ayyamin kullu syahrin ta'addadu sama ad-dahru. Yani Nabi kata berpuasa pada bulan yang sabar dan 3 hari dari setiap bulan adalah menyamai puasa setahun. Nabi dah jelaskan bahawa dalam hadis ini bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulan kesabaran. Sabar, kita nak marah, kita sabar. Kita lapar, kita sabar. Kita dahaga, kita sabar. Kita nak buat perkara yang bukan-bukan pun kita sabar. Sebab syaitan telah diikat dalam bulan kesabaran ni. Dalam bulan Ramadan ni syaitan dah diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita buat benda-benda yang tak baik tu, siapalah syaitan tu? Jadi syaitan dah tak ada. Jadi kita lah orang dia. Jadi bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan kesabaran. Bulan mendidik jiwa kita jadi orang yang lebih baik daripada bulan sebelum-sebelum ni. Kemudian yang kedua, nama lain bulan Ramadan ini Nabi sebut sebagai bulan Al-Mawwasah. Apa ini bulan Al-Mawwasah? Bulan Al-Mawwasah ini Nabi kata adalah bulan belas kasihan. Bulan belas kasihan antara satu sama yang lain. Sebagai contoh, wahwa syarul al-mawassah, Nabi kata. Yang wahwa syarul al-mawassah ini adalah bulan Ramadan adalah bulan berbelas kasihan. Maksudnya apa? Kita rasa berbelas kasihan, kita rasa kasihan tengok orang miskin, kita rasa kasihan tengok orang susah, kita rasa kasihan dengan anak-anak yatim. Inilah bulan kesabaran. Bulan mendidik jiwa kita menjadi orang yang lebih sabar. Bulan Ramadan ini juga bulan mendidik kita untuk jadi orang yang kasihan tengok orang yang lebih susah daripada kita. Bila kita puasa, rupanya macam ni rasanya orang yang tak cukup makan. Bulan ni maksudnya kita puasa ni kita rasa macam ni rupanya rasa orang yang tidak ada makanan, guys pagi makan pagi, guys petang makan petang. Ada di antara kita, ya tuan-puan, yang ada di antara kita yang kata apa, mereka ni sentiasa berpuasa. Sebab apa? Sebab mereka ni tidak ada tidak ada makanan yang banyak macam kita. Kita ni sampaikan bila buka puasa tu sampai membazir makanan. Ada di antara kita yang bila buka puasa je dia makan. Pagi tak ada makanan, sebab itu mereka berpuasa. Jadi adanya bulan Ramadan ni Allah nak suruh kita didik jiwa kita supaya apa? Supaya bersyukur dengan apa yang kita ada, supaya kita rasa kasihan dengan mereka yang lebih susah daripada kita. Kemudian nama lain bagi bulan Ramadan, Nabi kata adalah bulan penghulu segala bulan berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul syahrul Ramadan, penghulu segala bulan adalah bulan Ramadan, ya. Penghulu segala bulan adalah bulan Ramadan. Bukannya bulan apa? Bukannya bulan Syawal yang ditunggu-tunggu. Bukannya bulan Muharram, bukannya bulan-bulan yang lain. Maksudnya penghulu segala bulan adalah bulan Ramadan. Jadi gunakan Ramadan ini dengan sebaiknya. Perbanyakkan ibadat kita, berbanyakkan doa dan sebagainya. InsyaAllah kita akan masuk satu persatu nanti. Kemudian ada satu hadis Nabi. Dari satu hadis Nabi, Nabi kata suatu hari sebelum masuknya bulan Ramadan ada suatu suara yang memanggil. Suara siapa agak-agak? Kalau kita ni sebelum masuk bulan Ramadan ada suatu suara yang memanggil, yakni pengumuman bulan Ramadan. Tapi zaman dulu tak ada pengumuman bulan Ramadan. Tapi sebelum masuknya bulan Ramadan, Nabi kata ada satu suara yang memanggil. Ini suara daripada malaikat. Suara daripada malaikat. Malaikat kata apa? Wahai orang yang sukakan kebaikan, wahai orang yang suka melakukan kebajikan, terimalah Ramadan ini, sambutlah Ramadan ini, peluklah Ramadan ini, dan jadikan Ramadan ini suatu kegembiraan pada orang yang beriman. Malaikat kata, malaikat kata, wahai orang beriman, sambutlah Ramadan ni, sambut Ramadan ni, peluklah Ramadan ni, jagalah Ramadan ini,
jagalah Ramadan ini dengan baik. Sebab apa? Belum tentu kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke bulan Ramadan yang akan datang. Ya, mungkin ada di antara kita yang hari ini Ramadan dia yang terakhir. Mungkin petang nanti dia dah tak ada. Mungkin esok dia dah tak ada. Ya, tuan-puan yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya sentiasa bagi kuliah. Sentiasa bagi kuliah, ya, dekat sebuah pusat dekat mana tempat ini ramai warga emas. Ya, setiap minggu saya jumpa student saya setiap minggu 30 orang. Tiba-tiba minggu depan ada seorang dah tak ada. Tiba-tiba minggu depan seorang lagi dah tak ada. Ya, contohlah semalam kita jumpalah seorang pakcik tu. Tiba-tiba esok saya datang dah tak ada dah pakcik tu. Maksud dekat sini tuan-puan, kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada berjuta berbilion orang dekat luar sana. Allah pilih kita untuk masuk bulan Ramadan. Ada orang tuan-puan yang teringin sangat nak masuk bulan Ramadan. Ada orang yang dah lama dia berniat nak masuk bulan Ramadan. Nak masuk bulan Ramadan, nak jadikan Ramadan ni lebih baik daripada bulan-bulan yang lepas dan sebagainya. Tapi Allah tak pilih dia. Allah ambil dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ni kadang-kadang tak pernah pun doa, ya Allah masukkanlah aku dalam bulan Ramadan. Tak pernah pun kita doa macam tu. Tapi Allah masih lagi pilih kita untuk masuk dalam bulan Ramadan. Jadi gunakan bulan Ramadan ini dengan sebaiknya. Ya, belum tentu kita dapat berbuka petang nanti. Belum tentu belum tentu esok kita boleh berpuasa lagi macam hari ini. Jadi gunakan hari ini dengan baik. Gunakan hari ini, Ramadan pada hari ini dengan baik, dengan perbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan dengan sebaiknya. Sebab apa tuan-puan? Sebab apa? Kita tak tahu bila mana ajal kita. Kalau kita tengok kes baru-baru ini tuan-puan, seminggu yang lepas dekat Kelang, di Kelang ada seorang kanak-kanak berumur 9 tahun. Berumur 9 tahun balik nak berbuka bersama keluarga. Tetapi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang baru-baru ni kita dengar kisah seorang kanak-kanak nak balik sekolah sebelum masuk Ramadan kan. Esok nak masuk 1 Ramadan, hari ini dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tengok berita pada minggu lepas, dilanggar oleh sebuah lori, digilis oleh sebuah lori. Ya Allah, Tuhanku. Jadi anak ini baru umur berapa tahun tuan-puan? Umur masih muda lagi, tapi dah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tengok bila kita tepuk dada tanya iman kita, aku ni dah umur berapa dah? Mungkin ada di antara kita ni ada dijemput oleh Allah pada umur yang muda. Ada orang dijemput oleh Allah pada umur yang senja. Jadi kita tak tahu bila mana ajal kita, Allah nak jemput. Kita tak tahu bila rezeki kita dan sebagainya. Kita tak tahu. Jadi bersiap sedialah dengan kematian. Takut-takut bila mana kita ni mati dalam keadaan bukan dalam keadaan orang yang beriman. Takut. Sebab itu bila umur kita dah mencecah 60 tahun, Nabi kata bila umur kita dah mencecah 60 tahun, kubur ni dah sentiasa memanggil-manggil dah. Kubur dah sentiasa memanggil-manggil kita dah. Sebab itu beruntunglah barang siapa yang umur dia melebihi 60 tahun. Nabi kata siapa yang umur dia melebihi 60 tahun, ini satu bonus oleh Allah SWT. Allah masih panjangkan lagi umur dia. Allah nak dia berubah, Allah nak dia banyakkan ibadat dan sebagainya. Jadi mungkin ada di antara kita yang dah umur 60 tahun, perbanyakkan lagi ibadah. Sebab itu satu bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun kalau tengok Nabi wafat umur berapa? 62, 63 kan? Macam tu. Jadi ayah saya meninggal pun umur 62. Tak sakit apa pun tuan-puan, ayah saya tak sakit apa pun. Alhamdulillah, sihat walafiat. Disebabkan lepas COVID, serang paru-paru je sikit, itu je. Kemudian dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asbab. Itu satu asbab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak tahu bila waktu mati kita tak tahu. Jadi bersiap sedialah dan gunakan Ramadan pada hari ini dengan sebaiknya. Sambutlah Ramadan ini dengan baik, peluklah Ramadan ini dengan baik, gunakan dengan sebaiknya. Kemudian kata Nabi lagi, dalam hadis Nabi,
Okay, tadi malaikat kata, wahai orang yang sukakan kebaikan, kebajikan, terimalah Ramadan ini, sambutlah dan peluklah Ramadan ini, dan jadikan Ramadan ini satu kegembiraan. Dan kemudian malaikat sambung lagi, wahai orang yang suka melakukan kejahatan, wahai orang yang suka melakukan kejahatan, ya, maka berhentilah daripada melakukan kejahatan, dan bagi Allah ada kota untuk pengampunan dosa pada setiap malam bulan Ramadan. Nak dikatakan kat sini, tuan-puan, hadis Nabi ini jelas membuktikan bahawasanya malaikat bagi tahu kepada kita, wahai orang yang suka melakukan kejahatan, berhentilah daripada melakukan kejahatan dalam bulan Ramadan, berhentilah. Dan Allah bagi kota pada setiap malam bulan Ramadan. Kota apa? Kota pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-puan, setiap malam bulan Ramadan, kalau kita bulan Ramadan, kita ada solat tarawih. Kita ada solat tarawih. Kemudian kemudian Nabi kata, pada malam setiap malam bulan Ramadan, gunakan dengan sebaiknya pada malam bulan Ramadan ini untuk kita banyak mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah keampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohonlah hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila malam bulan Ramadan ni, para sahabat Nabi dulu, gunakan Ramadan ini dengan sebaiknya. Kalau katakan, kalau ada di antara mereka yang sampai tak tidur, mungkin ada di antara mereka yang tidur tapi tak lama, sejam, 2 jam, 3 jam je. Nabi tidur 3 jam je tuan-puan setiap hari. Untuk apa? Untuk bangun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bangun berapa jam? Kalau kita tidur berapa jam? Bangun pukul berapa? Jadi tak apa, gunakan dengan sebaiknya. Bila kita lepas kita sahur pukul 5.30 tu, katakan kita bangun pukul 5.30 kan, kita sahur, ambil masa 5 minit ke 10 minit apa yang ada tu, solat tahajud. Kalau rasa tak sempat sangat, gunakan waktu sahur tu 10 minit sebelum masuk waktu subuh tu, doa banyak-banyak. Sebab itu waktu mustajab doa. Gunakan waktu 10 minit sebelum masuk azan subuh tu, doa banyak-banyak. Kalau rasa tak sempat sangat lah, nak solat tahajud ke, solat hajat, solat taubat ke, doa banyak-banyak waktu tu. Mohon keampunan, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah, yang telah aku lakukan ataupun yang akan aku lakukan nanti, ya Allah. Maka ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Jadikanlah aku orang-orang yang beriman. Jadikanlah aku orang yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ini. Kita doa kepada Allah SWT. Kita doa kepada Allah SWT segala hajat yang kita inginkan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Nabi kata? Adanya pintu pengampunan pada setiap malam bulan Ramadan. Allah buka seluas-luas je langit ni tuan-puan. Allah buka seluas-luasnya pintu syurga, dan Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Allah tak nak bagi kita ni, hamba dia, masuk dalam api neraka. Allah jadikan bulan Ramadan ni, Allah buka seluasnya pintu syurga. Allah nak kita ni semua masuk dalam syurga. Gunakan Ramadan ni dengan baik. Banyakkan ibadah, banyakkan istighfar, selawat dan sebagainya. Gunakan Ramadan ini dengan baik. Kalau kita tengok tuan-puan, ramai orang yang cinta dan dambakan bulan Ramadan, tetapi Allah tak izinkan dia masuk dalam bulan Ramadan. Mungkin ramai di antara kita yang teringin sangat nak masuk bulan Ramadan, tapi Allah ambil dia. Dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak sempat masuk bulan Ramadan. Mungkin ada di antara kita yang tak pernah berdoa nak masuk bulan Ramadan, tapi Allah masih juga pilih dia masuk bulan Ramadan. Takkanlah kita tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukurlah kepada Allah bila mana kita ini dipanjangkan lagi umur kita pada pagi ni, dapat lagi bangun sahur, dapat lagi solat subuh, dapat lagi berpuasa pada hari ini. Maksudnya kat sini apa? Allah nak bagi kebaikan kepada kita. Jadi gunakan kebaikan pada hari ini untuk banyakkan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara satu kisah yakni hadis daripada Imam Ahmad. Satu kisah Nabi, yakni kalau hadis ini sangat-sangat masyhur, di mana kisah Nabi menaiki mimbar. Nabi menaiki mimbar untuk berkhutbah. Nabi menaiki mimbar untuk berkhutbah. Hadis daripada Imam Ahmad. Bila Nabi naik tangga yang pertama, Nabi mengucapkan amin. Kemudian bila Nabi naik lagi tangga yang kedua, Nabi ucap amin. Kemudian Nabi naik lagi tangga yang ketiga, Nabi mengucapkan
Amin. Okey, lepas solat sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa apabila engkau menaiki mimbar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali, wahai Rasulullah? Nabi kata apa? Nabi kata, ketika aku naik ke atas mimbar, malaikat sebut suatu kerugian pada orang yang bila disebut namamu dia tidak mengucapkan selawat ke atasmu. Lalu Nabi ucapkan amin. Maksudnya apa? Nabi kata rugilah bagi orang yang bila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang yang mendengar tersebut tidak membalas balik ucapan selawat ke atas Nabi. Selalunya kalau kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi perlu kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Guys, perlu kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Rugi Nabi kata bagi barang siapa yang bila disebut nama Nabi, dia dengar orang sebut nama Nabi tapi dia tak jawab. Rugi. Sangat-sangat rugi. Kemudian yang kedua, Nabi kata, bila aku naik mimbar, aku sebutkan amin sebab apa? Sebab malaikat berdoa orang yang berkesempatan hidup dengan orang tua dia tetapi tidak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni adalah mereka yang berkesempatan hidup bersama dengan orang tua mereka, yakni mereka yang berkesempatan hidup bersama dengan mak ayah dia. Waktu dia hidup, dia berkesempatan hidup dengan mak ayah dia tapi dia tak masuk syurga. Tapi dia tak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rugilah orang ini, Nabi kata. Sebab apa, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Hidup kita ni, redha kita ini terletak kepada redha siapa? Redha mak ayah kita. Jadi redha kita ni terletak pada redha mak ayah kita. Kunci syurga kita ini ada pada siapa? Ada pada mak ayah kita. Jadi bila mana mak ayah kita masih hidup, maka berbaktilah kepada mereka. Berbaktilah kepada mak ayah kita sementara mak ayah kita ni masih hidup. Sebab Nabi kata, pintu syurga itu, kunci syurga itu ada pada mak ayah kita. Berbaktilah kepada mereka, layanlah mereka dengan baik, jagalah mereka dengan baik. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala tarik mereka, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala jemput mereka bertemu dengan Allah, gunakan peluang dan ruang ini untuk perbanyakkan berbakti kepada mak ayah kita. Gunakan peluang ini untuk perbanyakkan buat baik dengan mak ayah kita, sentiasa mendoakan mak dan ayah kita. Walaupun mak ayah kita dah meninggal dunia ataupun mak ayah kita masih hidup lagi, sentiasa doakan mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap kali lepas kita solat, doakan untuk mak ayah kita. Doakan mereka. Ya Allah, ampunilah segala dosa mak ayahku. Ya Allah, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku sejak kecil lagi. Ya Allah, sentiasa doakan mak ayah kita. Layanlah mereka dengan baik. Dalam bulan puasa ni, kalau kita tak pernah berbuka dengan mereka, maka pergilah menziarahi mereka. Berbukalah bersama mereka, sahurlah bersama mereka. Mungkin mak ayah kita dekat kampung rindu sangat dengan kita, tuan-puan. Mungkin mereka dekat kampung teringin nak kita balik, tetapi mereka ni tak nak susahkan anak mereka. Mak ayah kita ni kadang-kadang dia tak nak susahkan anak dia. Jalan jam, nak kena bayar tol, datang jumpa diorang tak nak susahkan anak. Tapi kita sebagai seorang anak, kalau kita ni ada hati nurani yang bersih, pastinya kita akan mengutamakan mak ayah kita daripada yang lain. Jadi gunakan waktu kesempatan yang ada ni untuk berbakti kepada mereka. Ziarahlah mereka sentiasa. Mohonlah ampun kepada mereka bila mana kita ni ada buat salah kepada mereka. Mohon ampun kepada mak ayah kita. Kalau kita rasa kita ada dosa, mintalah ampun kepada mak ayah kita sebelum kita dijemput oleh Allah SWT, ataupun Allah jemput mereka lebih awal daripada kita. Sebab itu Nabi kata, rugilah bagi orang yang bila mana hidup dia ni sempat hidup dengan mak ayah dia tapi tak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat rugi. Sebab Nabi dah aminkan doa ini, tuan-puan. Kemudian yang ketiga, orang yang berkesempatan hidup pada bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka yang sempat hidup dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka ini masuk dalam bulan Ramadan. Allah pilih kita masuk dalam bulan Ramadan. Tetapi sangat-sangat rugi. Nabi kata, rugilah bagi orang
yang bila mana dia dipilih oleh Allah SWT masuk bulan Ramadan, tapi bila keluar bulan Ramadan, Allah tak ampunkan segala dosa dia. Allah tak ampunkan dosa dia, tuan-puan. Rugi, tuan-puan. Nabi dah aminkan doa ini, rugi bagi orang yang masuk bulan Ramadan. Allah tak ampunkan dosa dia. Allahu Akbar, sangat-sangat rugi, tuan-puan. Kita ni puasa 30 hari. Ya, pada setiap malam bulan Ramadan, Allah bagi kota pengampunan kepada kita. Allah buka seluas-luasnya pintu langit. Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Ya, Allah nak kita mohon ampun kepada dia. Allah nak kita berdoa. Allah nak kita minta hajat kepada dia. Ya, jadi gunakan sebaiknya bulan Ramadan ni, tuan-puan. Perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan istighfar, astaghfirullahalazim. Ya, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gunakan waktu berbuka 10 minit sebelum berbuka puasa. Nabi kata 10 minit sebelum berbuka puasa, ya, itu adalah waktu mustajab doa. Kalau boleh sebelum berbuka puasa, tuan-puan, 10 minit sebelum buka puasa tu duduklah atas meja. Duduk atas kerusi. Duduk atas kerusi, ya, kita dah hidangkan makanan, berdoalah waktu tu. Janganlah waktu 10 minit nak buka tu baru nak goreng bihun, ya, baru nak buka kuih, takut nanti bihun dah sejuk, goreng awal-awal, ya, dan sebagainya. Buatlah awal-awal, bila mana 10 minit sebelum nak buka puasa ni, 10 minit sebelum buka puasa ni, semua duduk. Semua tanda tangan doa. Doa kepada Allah apa yang kita nak. Semoga hidup kita diberkati oleh Allah. Semoga keluarga kita hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga memudahkan segala urusan kita. Ya, semoga diampunikan segala dosa-dosa kita. Ya, semoga diberkati hidup dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Kita doa apa yang kita nak daripada Allah, kita doa. Yang gunakan waktu mustajab berdoa 10 minit sebelum azan subuh, 10 minit sebelum azan maghrib. Gunakan waktu mustajab doa ini dengan sebaiknya. Mohonlah keampunan kepada Allah, mohonlah segala hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita nak jadi isteri yang saleh, ya Allah, jadikanlah aku isteri yang salehah, ya Allah. Jadikanlah aku anak yang salehah, ya Allah. Jadikanlah suamiku suami yang saleh, ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Limpahkanlah sakinah, mawaddah dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang baik, ya Allah. Ya, jadikanlah keluarga kami keluarga yang bahagia, ya Allah. Jadikanlah kami suami isteri yang soleh dan soleha, suami isteri yang setia, penyayang, yang bertanggungjawab antara satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Kita doa apa yang kita nak daripada Allah, kita doa. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan ini, sebab Allah sentiasa mendengar doa kita, tuan-puan. Allah sentiasa rindukan doa kita. Allah sentiasa rindukan air mata daripada kita. Kalau boleh bila kita doa tu, doalah dengan bersungguh-sungguh. Kalau boleh biar menitik tu air mata. Bila kita menangis, ya, bila kita teringatkan dosa-dosa kita, air mata kita yang mengalir ni, tuan-puan, dapat menghapuskan api di dalam api neraka nanti. Kalau boleh bila kita berdoa tu, ya, khusyuk dalam doa. Kita rasa kita ni orang yang macam mana, ya. Bila kita berdoa tu, kita fokus dalam doa kita, kita akan rasa terharu, kita akan rasa apa orang kata, kita akan rasa kita ni dekat sangat dengan Allah. Mungkin ada di antara kita yang mudah menitiskan air mata. Itu sangat bagus. Sebab apa? Air mata yang Nabi kata, air mata yang mengalir daripada orang yang mohon keampunan kepada Allah, air mata itu akan menghapuskan api di dalam neraka nanti. Jadi perbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, perbanyakkan ibadah kita, perbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan. Okey, kemudian kalau kita tengok, tuan-puan, umat Islam pada hari ini, kalau kita tengok ramai yang gembira masuk bulan Ramadan. Ramai yang gembira masuk bulan Ramadan. Tapi ada juga kita tengok pada hari ini yang gembira bila masuk bulan Ramadan, ya, bukan gembira nak masuk bulan Ramadan, tapi gembira sebab apa? Semata-mata teringatkan juadah pada bulan Ramadan. Ada orang yang tak sabarnya nak masuk bulan Ramadan ni. Sebab apa? Dekat bazar nanti macam-macam kuih ada, yang tak ada tu semuanya ada. Ada orang yang rasa macam tu. Tapi ada orang yang rasa bila bulan Ramadan, dia tak ingat pun kuih semata-mata tu, dia tak ingat pun juadah berbuka dan sebagainya. Dia nak apa? Bila masuk bulan Ramadan, dia memang nak banyakkan ibadah dia. Kalau dia ni seorang yang
apa yang suka marah-marah bila masuk bulan Ramadan ni, Nabi kata bulan Ramadan ini bulan mendidik jiwa kita. Jadikan bulan Ramadan ini bulan mendidik jiwa kita. Bila kita keluar pada bulan Ramadan, kita menjadi orang yang lebih baik daripada bulan sebelum-sebelum ni. Jadi gunakan bulan Ramadan ni, kalau kita rasa kita nak buka buku baru, tutup buku lama, buka buku baru, jadikan bulan Ramadan ni satu bulan yang mendidik jiwa kita. Ya, bulan orang kata apa? Bulan ibadah. Jadikan bulan ini bulan yang perbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri, ya. Okey, akhir sekali tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah kita akan sambung lagi. Banyak lagi kalau kita tengok dalam kitab ni, banyak lagi insya-Allah. Kalau ada masa, ada rezeki, ada peluang, kita akan sambung lagi. Ya, tiap-tiap bulan Ramadan apa perkara yang Allah janjikan kepada orang yang berpuasa. Lagi banyak lagi kita akan pergi insya-Allah. Ya. Jadi akhir sekali tuan-puan, gunakan Ramadan ini dengan sebaiknya, sambutlah Ramadan ini dengan baik, peluklah Ramadan ini dan jadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelum ini, ya. Okey, jadi yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Okey, waktu pun dah kata apa, waktu pun dah suntuk. Okey. Jadi kita tutup kuliah kita dengan tasbih kifarah dan suratul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asna lisana nafus lil ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ya. Terima kasih semua yang sentiasa mendengar kuliah saya, yang sentiasa support dan sebagainya, ya. Dalam bulan Ramadan perbanyakkan bersedekah, ya, perbanyakkan bersedekah. Lagi-lagi kita bersedekah dekat mana? Dekat surah An-Nur pasal 3 Bandar Seremban. Sedekah subuh. Ya, Nabi kata berbanyakkan sedekah subuh. Tak dapat nak pergi masjid, pergi surau, maka sedekahlah online. Senang di zaman sekarang tuan-puan. Dan kalau kita ada dekat bawah ni ada nombor akaun dan sebagainya. Kita amalkan sentiasa sedekah subuh ni. Bila kita sentiasa mengamalkan sedekah subuh ni, Nabi kata ini adalah satu peluang di mana untuk kita dimurahkan lagi rezeki kita. So jadi kata apa, latih diri kita untuk sentiasa bersedekah. Cuba untuk sedekah subuh. Nanti kalau pergi masjid, sempat pergi masjid, pergi surau, nanti sedekah lagi. Kalau tak sempat, maka tak apa, zaman sekarang senang je. Semuanya di hujung jari. Okey. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.